Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahman. Yang dihormati Puan Diana Nabila serta rakan-rakan yang saya kasihi sekalian. Kumpulan kami terdiri daripada 4 orang pelajar, iaitu saya sendiri, Nurvin Aili, Nurul Farhana dan Abdul Hafiz. Kumpulan kami telah diberi tugas untuk membentangkan tajuk mulakan pembentangan saya dengan soalan pengiraan. So kat sini ada demand schedule for ice cream, dan soalannya derive the market demand for ice cream, dan B, draw the demand curve for ice cream. So soalan dia ialah kita beri harga dan berapa bilangan demand oleh 3 orang pengguna. So kita kena cari kuantiti demand. Jadi untuk harga RM5, pengguna ada yang membeli 1, ada yang beli 3, ada yang beli 2. So untuk pengguna ni kita kena tambah 1, 2, 3 nombor ni dan kita akan dapat demand. Contoh kita ambil untuk tingkat harga RM5. So Ali dia beli 1, Lat beli 3 dan Frank dia beli 2. Bila kita tambah ketiga-tiga bilangan pengguna ni, kita akan dapat 6. So kita tengok pula untuk harga RM4. So Ali beli 2, Lat beli 4 dan Frank beli 3. Bila kita tambah semua ni, kita akan dapat kuantiti demand dia 9. So ikutlah semua ni sehingga habis untuk harga RM3, 2 dan 1. So bila kita dah kira untuk semua kuantiti demand ni, dan kita akan dapat untuk RM5 kita akan dapat 6, untuk 4 kita dapat 9, untuk RM3 kita dapat 12, untuk 2 kita dapat 15, dan untuk RM1 kita dapat 18. So kita dah lengkapkan jadual ni, dah dapat semua kuantiti demand. So untuk soalan yang kedua, kita akan buat graf. So kita dah tengok untuk semua ni, saya dah tandakan. Jadi so kita buat jadual. So kat atas tu untuk paksi Y kita buat price. Dan untuk paksi S kita buat demand. Kita dah tentukan untuk paksi X dan paksi Y. Kita tandakan bilangan demand dengan harga. So kita dah tandakan. Tengok untuk harga RM5 kita dapat 6. So kita tandakan kat sini. Untuk RM4 kita dapat 9, tanda sini dan seterusnya. Lepas dah buat semua, kita kena gariskan. So itulah, kita dah dapat jadual yang dah digaris. Dan mengikut law of demand, semakin rendah sesuatu harga, semakin tinggi permintaannya. Dan kita dapat simpulkan daripada soalan pengiraan ni, so semakin rendah harga yang ditawarkan, semakin tinggi kuantiti demand. Seterusnya ialah soalan esei. So soalan dia, explain 3 non-price determinant for demands. So jawapannya ialah A, number of buyers. Penerangannya, the more numbers of buyers, the more demands of goods. Seterusnya, taste and preference. Penerangannya ialah change in buyers' taste will change their consumption or demand of product. Dan yang terakhir, consumers' income. Increase demand for normal goods if income increase, decrease demand for different goods if income increase. So itu saja pembentangan saya.
Seterusnya dipersilakan Nurina Ali untuk membentangkan pembentangannya. Soalan pengiraan yang seterusnya ialah calculate the market demand. Dengan menggunakan kaedah consumer A tambah dengan consumer B tambah dengan consumer C sama dengan akan mendapat jumlah market demand. Kita pergi kepada contoh pada tingkat harga RM0. Consumer A memiliki 20 kuantiti ditambah dengan consumer B memiliki 21 kuantiti tambah dengan consumer C memiliki 19 kuantiti sama dengan akan mendapat jumlahnya ialah 60. Pada tingkat harga 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 menggunakan kaedah yang sama, kita akan mendapat market demand. Contohnya, pada tingkat harga RM1 akan mendapat 50, pada tingkat harga RM2 akan mendapat 40, pada tingkat harga RM3 akan mendapat 30, pada tingkat harga RM4 akan mendapat 20, pada tingkat harga RM5 akan mendapat 10, pada tingkat harga RM6 akan mendapat 4 dan akhir sekali pada tingkat harga RM7 akan mendapat 0. Seterusnya, using a diagram, draw individual demand curve for consumers A, B and C and derive the market demand curve. Cara untuk membuat jawapannya ialah pertama, lukis kelok demand bagi consumer A. Pada paksi Y, kita akan tulis price. Dan pada paksi X, kita akan tulis quantity. Setelah itu, masukkan jumlah bagi price dan quantity. Mulakan daripada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7. Bagi kuantiti consumer A, kita mulakan dengan jumlah 0, 5, 10, 15 dan 20. Seterusnya, tandakan jumlah harga dan kuantiti yang telah ditetapkan di dalam jadual. Pada tingkat harga RM0, consumer A memiliki 20 kuantiti. Seterusnya, pada tingkat harga RM1, consumer A memiliki 16 kuantiti. Seterusnya, pada tingkat harga RM2, consumer A memiliki 12 kuantiti.
Pada tingkat harga RM3, konsumen A memiliki 8 kuantiti. Pada tingkat harga RM4, konsumen A memiliki 4 kuantiti. Dan pada tingkat 5, 6 dan RM7, konsumen A memiliki kosong. Setelah itu, kita sambungkan semua yang telah kita tandakan ini menjadi satu kelop. Seterusnya, ulang kaedah yang sama untuk membuat kelop konsumer B dan C. Untuk menanda jumlah price dan kuantiti untuk konsumer B, pastikan rujuk pada jadual yang telah diberi. Setelah itu, sambungkan tanda tersebut menjadi sebuah kelop. Seterusnya, sambungkan titik pada konsumen C untuk menjadikan ia sebuah kelop. Setelah kelop A, B dan C siap, kita akan buat kelop untuk market demand. Pastikan kuantiti ini mengikut jumlah market demand pada jadual. Dan dengan melihat balik pada jadual, tulis kuantiti mengikut jumlah market demand pada jadual. Seterusnya, tandakan jumlah tingkat harga dan kuantiti merujuk kepada jadual yang telah diberikan. Antaranya, pada tingkat harga RM0, kita telah mengira dan mendapat jumlah pada 60 kuantiti. Seterusnya, pada tingkat harga RM1, kita akan mendapat jumlah 50. Pada tingkat harga RM2, kita akan mendapat jumlah market demand iaitu 40. Pada tingkat harga RM3, kita akan mendapat jumlah 30 kuantiti. Seterusnya, pada tingkat harga RM4, kita akan mendapat 20 kuantiti. Pada tingkat harga RM5, kita akan mendapat 10 kuantiti. Dan pada tingkat harga RM6, kita akan mendapat 4 kuantiti. Pada tingkat harga RM7, kita akan mendapat kosong kuantiti. Seterusnya, gariskan titik ini menjadi satu kelop market demand. Dengan berakhirlah kelop untuk market demand, saya akan serahkan kepada Nurul Fahana untuk membuat soalan yang seterusnya. Soalan struktur yang seterusnya ialah
Differentiate between a change in demand and change in quantity demand. Antara jawapannya ialah the differentiate between a change in demand and change in quantity demand. Determinants of demand influence consumers' purchasing plans. For changes in quantity demand, if the price of products change and another factors are constant, there will be a movement along the demand curve. While for a changes in demand is if the price of product is constant and another factors change, there will be a shift of demand curve. Terima kasih Nurin. Sekarang untuk soalan yang seterusnya. Soalan pertama adalah soalan berbentuk kuantitatif ataupun soalan pengiraan. Keluk di bawah menunjukkan hubungan antara tingkat harga dengan kuantiti yang diminta. Untuk soalan keluk ini adalah hitung fungsi permintaan. Untuk kita mencari fungsi permintaan, kita akan gunakan rumus QD sama dengan A tolak BP, di mana QD adalah kuantiti yang diminta, A ialah kuantiti barang yang diminta apabila harga adalah kosong, B pula ialah kecerunan keluk permintaan yang bersifat negatif, dan P adalah harga. Langkah pertama untuk mencari fungsi permintaan adalah kita akan mencari nilai B terlebih dahulu. Pada titik A, P sama dengan 7 dan Q sama dengan 50. Kita akan masukkan angka-angka tersebut ke dalam persamaan permintaan dan dia akan jadi 50 sama dengan A tolak B dalam kurungan 7 dan kita akan labelkannya sebagai persamaan yang pertama. Seterusnya, pada titik C, P sama dengan 9 dan Q sama dengan 30. Kita masukkan juga angka-angka tersebut ke dalam persamaan permintaan dan dia akan jadi 30 sama dengan A tolak B dalam kurungan 9 dan labelkannya sebagai persamaan yang kedua. Untuk cari nilai B, persamaan 1 tolakkan dengan persamaan 2 dan kita akan dapat 50 tolak 30, 20. A tolak A akan terhapus dan susun semula negatif 7B tolak dalam kurungan negatif 9B. Dan kita akan dapat jawapan 20 sama dengan 2B. Kemudian 2B bawa ke sebelah kiri dan 20 bawa ke sebelah kanan. 2 bawa ke sebelah kanan dia akan jadi bahagi dan 20 bahagi 2 kita akan dapat nilai B iaitu 10. Seterusnya kita akan gantikan B sama dengan 10 dalam mana-mana persamaan sama ada 1 ataupun 2 sebab akhirnya nilai A yang kita akan dapat adalah sama. So kita tengok dalam persamaan 1, masukkan B sama dengan 10, dia akan jadi 50 sama dengan A tolak 10 dalam kurungan 7. Negatif 10 darab 7, kita akan dapat negatif 70. Negatif bawa ke sebelah kiri, dia akan jadi positif. So 50 tambah 70, kita akan dapat nilai A iaitu 120. Sekarang kita akan masukkan pula B sama dengan 10 dalam persamaan 2. Kita nak tengok sama tak nilai A dia. So masukkan semula, dia akan jadi 30 sama dengan A tolak 10 dalam kurungan 9. So negatif 10 darab 9, kita akan dapat negatif 90. Negatif bawa ke sebelah kiri, dia akan jadi positif. So 30 tambah 90, kita akan dapat nilai A sama juga iaitu 120. So untuk jawapan akhir, maka persamaan bagi keluk permintaan tersebut adalah QD sama dengan 120 tolak 10. Soalan yang seterusnya adalah soalan esei dan soalannya berbunyi seperti ini. Apakah yang dimaksudkan dengan lebihan permintaan? Kita boleh jawab untuk soalan ini. Lebihan permintaan merupakan suatu keadaan apabila kuantiti yang diminta melebihi kuantiti yang ditawarkan pada tingkat harga yang tertentu. Saya rasa itu sahaja daripada saya dan saya akan serahkan kepada pembentang yang seterusnya iaitu Hafiz. Sekian, terima kasih.